Okey, so untuk sel tumbuhan, dia ada beberapa tambahan komponen yang membezakan dia dengan sel haiwan. Okey, so seperti awak dah belajar, okey, sel tumbuhan ni bahagian luar dia akan ada dinding sel. Okey, dinding sel yang terbina daripada gentian selulosa. Sifat dinding sel ni dia terlap sepenuhnya terhadap air. Maksudnya terlap sepenuhnya terhadap air dan kebanyakan bahan larut lain. Dia berbeza dengan membran plasma yang terlap memilih. Dan fungsi dinding sel ialah memberi sokongan mekanikal dan mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Okey, so dinding sel membentuk bahagian paling luar bagi sel tumbuhan. Okey, kemudian sel tumbuhan dia akan mempunyai vakuole yang besar. Okey, so vakuole ni merupakan kantung ataupun merupakan struktur yang dikelilingi oleh dia punya membran, kita sebut sebagai tonoplast. Okey, mengandungi sel yang terdiri dari air, gula, garam, mineral, asid amino, asid organik, pigmen dan bahan buangan. Fungsi dia, air meresap ke dalam vakuole sel tumbuhan dan sel akan menjadi segar. Okey, kemudian struktur yang hanya ada dalam sel tumbuhan dan tak ada dalam sel haiwan ialah kloroplast. Kloroplast dia terdiri daripada dua lapisan membran. So ini ialah struktur kloroplast. Okey, bentuk kloroplast bujur, ada dua lapisan membran. Lepas tu dia ada struktur yang kita panggil grana dekat dalam dia punya grana atau granum Jadi diselaputi oleh dua lapisan membran, mengandungi pigmen hijau iaitu klorofil. Fungsi klorofil ataupun fungsi kloroplast ni menyerap tenaga cahaya matahari untuk jalankan proses fotosintesis. Okey, so kalau kita labelkan gambar ni untuk struktur V ni ialah jasad Golgi, sama macam struktur sel haiwan. Okey, vakuole ialah struktur ni, tapi membran dia kita panggil tonoplast. Kemudian yang ini kita ialah kromosom dekat dalam nukleus, yang ini ialah nukleolus. Okey, struktur bintik-bintik ini ialah jalinan endoplasma kasar. Okey, ini ialah jalinan endoplasma licin dan mitokondrian. Okey.